kerana Allah Azza wa Jal. Penulis rahimahullahu ta'ala, dia datangkan ayat Al-Quran daripada surah Al-An'am ayat 162 dan juga ayat 163. Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat 162 dan juga ayat 163 daripada surah Al-An'am, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Dua ayat ni iaitu 162 dan juga 163 daripada surah Al-An'am ialah daripada kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita dah sebut sebelum ni. Kata-kata ini dijadikan sebagai bacaan dalam doa istiftah ataupun doa iftitah yang kita baca dan disunnahkan kepada kita untuk menyebutnya dalam setiap salat. Tak kiralah salat tu salat fardu ataupun salat sunat, apa yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga para sahabat, mereka tidak meninggalkan bacaan doa istiftah. Walaupun doa istiftah itu sunat, tapi ianya tidak pernah menunjukkan ditinggalkan oleh Nabi. Kita mungkin dalam salat fardu kita baca, dalam salat sunat ni kita tak berapa baca sangat, kita ringkaskan. Tapi sebenarnya dalam salat sunat pun Nabi tidak meninggalkannya. Dan riwayat terhadap doa istiftah ni banyak wajah dan banyak bentuk-bentuk bacaannya. Yang tu kita boleh tengok dalam satu risalah yang bertajuk Perisai Muslim ataupun Hisnul Muslim, ataupun dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi yang datangkan riwayat-riwayat tentang doa istiftah ataupun doa iftitah ini. Cuma salah satu yang kita bacanya ialah inna salati. Kita tak baca qul inna salati, kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebahagian riwayat membacakan wa ana awwalul muslimin, tapi perkataan wa ana minal muslimin lebih betul dan lebih tepat, sebab ianya kenalah dengan diri kita, sebab ianya bukan kita sedang baca ayat Quran, kita sedang berdoa pada waktu itu. Kalau kita kata wa ana awwalul muslimin, kitalah orang pertama yang menyerahkan diri pada Allah Ta'ala, maknanya kita sebut sama macam Nabi Ibrahim, mustahil, sebab kita mutaakhir, kita kemudian. Jadi kita sebut wa ana minal muslimin, dan aku daripada orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Cuma poin dia, ayat ni diletakkan dalam bab yang ke-9 ni nak cerita tentang nusuk wa nusuki. Nusuk itu maksudnya ialah sembelihan, iaitu sembelihan yang dibuat dalam haji dan juga sembelihan yang dibuat dalam umrah. Maknanya sembelih itu tidak boleh selain kepada Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala. Kita dah sebut pada sebelum ni, cuma saya peringat sekali lagi. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala dia datangkan ayat yang kedua daripada surah Al-Kawthar. Allah Ta'ala sebut pada ayat kedua surah Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan sembelihlah haiwan korban. Perintah supaya sembelih hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia datangkan hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, daripada Imam Muslim dalam Sahih Muslim. An Ali bin Abi Talib qala, daripada Ali bin Abi Talib telah berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menuturkan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, dengan 4 kalimat. Maknanya kata Ali radhiyallahu anhu, dia kata Nabi ni pernah beritahu kepadaku 4 perkara. Yang pertama, la'anallahu man zabiha li ghairillah, laknat Allah kepada orang yang menyembelih binatang dengan berniat bukan kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama.
Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi, laknat Allah ke atas orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha, Allah Ta'ala itu laknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dan yang keempat, dalam hadis ni, la'anallahu man ghayyara manaril ard, laknat Allah ke atas orang yang merubah tanda batas sempadan tanah hak milik. Tanah kita bersempadan dengan siapa, kita ubah, bagi tanah kita luas sikit. Maka dalam hadis ni Nabi kata laknat Allah ke atas orang yang buat benda ni. 4 perkara. Sembelih selain pada Allah Ta'ala, melaknat kepada mak dan ayah. Yang ketiga ialah melindungi orang yang buat kejahat. Yang keempat, merubah tanda batas tanah. Cuma yang nak bahas dengan bab yang ke-9 ni ialah yang pertama, iaitu orang yang menyembelih selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala, dia datangkan satu lagi hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab dia Musnad, daripada seorang perawi bernama Tariq bin Shihab. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana dalam hadis tu kalau kita tengok, Nabi kata dalam hadis ini, dakhalal jannata rajulun fi dhubab, telah masuk syurga satu orang kerana seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dhubab, dan telah masuk neraka satu orang kerana seekor lalat juga. Sehingga pernyataan Nabi itu menimbulkan persoalan pada para sahabat. Para sahabat pun tanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, macam mana satu orang masuk syurga kerana lalat, masuk neraka pun kerana lalat? Lalu Nabi pun cerita. Nabi kata, marra rajulan ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Telah lalu 2 orang pada satu kaum, yang mana kaum ini mereka ada berhala jalanan yang perlu diberikan persembahan. Kaum ni, satu penduduk di satu tempat ni, mereka wujudkan berhala sembahan, yang mana berhala sembahan ni dia duduk di jalan utama laluan orang. Dan prasyarat nak lalu jalan tu, syarat nak lalu jalan tu, kena korban kepada berhala itu. Okay. Jadi dalam hadis tu Nabi kata, qalu li ahadihima, lalu kaum tu pun kata kepada salah seorang daripada yang lalu itu, qarrib, korbanlah kamu. Qala laisa indi syai'un uqarribuku, kata lelaki ini, aku tidak ada apa pun yang boleh dikorbankan. Qalu lahu, orang kampung tu pun kata, qarrib walau dhubaban, korbanlah walau seekor lalat. Maknanya tangkap lalat, letak depan berhala. Faqarrib dhubaban, lalu dia tangkap lalat tu dan dia letak depan berhala. Maknanya dia berkorban untuk berhala. Fakhalau sabilahu, lalu dia pun lalu jalan itu. Jawab Nabi, fadakhalan nar, orang ni masuk neraka. Dia telah berkorban untuk berhala, walaupun binatang, bukan binatang lah, serangga yang dia korbankan itu kecil, dan ia bukan termasuk daripada tuntutan kita. Bila mana kita nak korban, kita boleh korban dengan seekor lalat. Lalat ni tak aci nak buat korban, tak ada orang makan pun. Tambah pula lalat ni dia bukan jenis serangga yang elok, dia serangga yang membawa penyakit juga. Kemudian kata Nabi, wa qalu lil akhar, lalu seorang lagi, qarrib, orang kampung pun kata, korbanlah kamu. Qala ma kuntu li uqarribu li ahadin la uqarribu li ahadin syai'a duna Allah azza wa jalla. Kata lelaki ni, aku tak akan korban apa-apa pun, sekecil apa pun, walaupun seekor lalat, kepada selain daripada Allah Ta'ala. Fadaribu unuqahu, lalu dipenggal lehernya dipenggal, maknanya dia matilah. Fadakhalal jannah, Nabi kata dia pun masuk syurga. Okay. Jadi ini 2 ayat Quran dan 2 hadis Nabi yang diletakkan pada bab yang ke-9 ni untuk menerangkan tentang bab tak bolehnya menyembelih binatang
bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Dalam syariat kita ni, kita disyariatkan berkorban bagi orang yang mampu. Walaupun hukum korban itu ada khilaf di kalangan para ulama. Yang kita tahu korban ini di sisi mazhab majoriti yang dipegang di tempat kita ni, orang duk nampak kita ni mazhab Syafi'i, yang kita tahu bahawasanya ianya ialah sunat. Korban ni dia sunat, dia tak wajib. Kecuali mazhab Abu Hanifah dia mewajibkan dengan syarat. Mazhab Abu Hanifah, maknanya mazhab Hanafi, dia wajibkan korban dengan syarat. Syarat kita ni kena korban, kita wajib korban bila kita cukup kemampuan untuk berkorban, lalu diberi penanda aras. Macam mana satu orang tu dikatakan dia wajib korban? Iaitu dia ada simpanan makanan yang boleh bertahan selama sehari, dia dikira orang yang mampu dan dia wajib korban. Bekalan makanan di rumah dia tu cukup tahan sampai esok, orang ni wajib korban di sisi Al-Hanafiyah, di sisi mazhab Hanafi. Sebab tu kebanyakan orang yang bermazhab Hanafi, khususnya di benua India, ini majoriti mazhab Hanafi, dan juga di Turki, mereka meriah dalam sambutan Hari Raya Korban. Semua orang berkorban. Sebab penanda aras untuk satu orang tu wajib korban sangat-sangat nipis ataupun sangat-sangat kecil. Dalam mazhab lain dia sebut sebagai sunat muakkad. Dituntut. Nabi sendiri pun tak pernah tinggal korban tiada tahun ni. Maknanya itu ialah satu saranan. Tapi korban ini ialah untuk Allah Azza wa Jalla. Korban zaman jahiliah ada ataupun tidak? Ya, ada. Korban zaman jahiliah ni ada. Disebut banyak dalam Al-Quran. Kita pun duk belajar sirah Nabi. Berhala-berhala yang mengelilingi Kaabah pada waktu itu, semua berhala itu dilakukan korban padanya. Semua berhala itu dilakukan korban padanya. Maknanya kalau kita tengok dari segi gambaran, kalau kita cuba bayang, di sekeliling Kaabah pada waktu tu, berhala yang banyak ni, 360 berhala ni, semua berhala tu ada mangkuk untuk tadah binatang korban ataupun ada tempat untuk letak binatang korban. Maknanya zaman jahiliah, persekitaran Kaabah itu sendiri penuh dengan bangkai binatang yang dikorbankan untuk berhala. Maknanya kalau kita hidup zaman tu, kita boleh tengok kota suci Mekah itu baunya hanyir, baunya busuk dengan binatang-binatang yang dikorbankan. Bila mana sampai musimnya? Musimnya bila? Musim haji lah. Cuma haji tu ialah haji jahiliah. Musim haji zaman jahiliah ni sama jugalah dengan zaman sekarang. Bermula Syawal sampai pada Zulhijjah. Itu ialah musim haji. Cuma haji jahiliah. Haji yang kata tawaf tak boleh pakai baju, nak pakai baju kena beli baju di Mekah sahaja. Ini tokok tambah yang dibuat oleh masyarakat Arab jahiliah. Maknanya di sekeliling Kaabah pada waktu tu penuh dengan bau binatang yang tidak menyenangkan. Maha suci Tuhan Allah Ta'ala kirimkan Nabi datang, benda tu dibersihkan. Hari ni kita tengok di sekeliling Kaabah itu tidak ada berhala, dan tak ada lagi pemandangan yang tidak menyenangkan mata. Bukan seronok dan bukan elok sangat tengok rumah ibadat ada benda-benda macam tu. Dan dalam Islam ni, kalau korban, daging korban itu boleh dimakan. Daging korban itu bukan dibiar macam tu saja, tapi boleh dimakan. Boleh dimakan oleh orang yang korban, cuma dia tak boleh makan banyak lah. Dia tak boleh simpan. Dia boleh makan. Dan dibahagi-bahagikan kepada orang lain yang susah ataupun yang berkelayakan secara umumnya. Maknanya bukan dibiarkan pada berhala. Ini rahmat agama Islam. Agama-agama lain, dia orang letakkan sajian, persembahan. Tak kiralah binatang yang dimasak, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dibiarkan kering lalu berprasangka benda tu telah pun diambil ataupun diberi keberkatan. Ini ialah akidah orang lain, akidah agama lain. Tapi dalam Islam benda ni tidak ada. Menyembelih selain kepada Allah Ta'ala, benda tu dilarang. Dan dalam masyarakat kita, bila mana sebut menyembelih kerana selain pada Allah Ta'ala, ianya biasa dalam unsur perawatan ataupun unsur pengubatan
yang tak betul. Perbomohan dan perdukunan lah. Bila mana satu orang tu dia nakkan keamanan tempat tu. Ini orang-orang kita yang lama-lama dululah. Orang tua kita yang zaman belum lagi berkembang ilmu agama dengan baik. Islam dah. Cuma amalan jahiliah lama tak boleh nak buang lagi. Bila mana ada kawasan yang disangkakan keras ataupun kawasan-kawasan yang nak dibangunkan sesuatu, dibuat sembelihan sekian-sekian. Nak buat rel kereta api, nak tebuk bukit ni, kena sembelih kambing hitam, ayam warna ni. Itu semua sembelihan selain pada Allah Ta'ala. Ataupun dalam erti kata lain, orang panggil membayar nazar pun sama juga. Perbuatan ini walaupun sudah tidak lagi dilakukan oleh kebanyakan orang Melayu, tapi kita katakan masih lagi ada orang yang percaya tentang upacara ini. Masih lagi ada, walaupun dia tak banyak. Ataupun dalam pembinaan sesuatu bangunan. Contoh setengah-setengah bangsa, dia percaya bangunan tu tak akan selamat kalau tidak diletakkan kepala binatang tertentu pada bawah daripada tiang seri. Itu pun termasuk daripada benda yang dilarang. Setengah masyarakat Melayu daripada suku-suku yang berbeza, nak buat rumah kena ada kepala kerbau satu, duduk dekat bawah tiang seri tu, yang tu dulu baru letak tiang atas. Ada kepercayaan dia. Ataupun sebahagian orang nakkan keselamatan, beli enjin bot baru, beli kenderaan baru, sembelih kambing. Kambing tu ada orang buat makan, darah kambing tu ambil percikkan pada kenderaan. Setengah-setengah masyarakat ada buat. Di Malaysia kita tak banyak, tapi suku Melayu di kawasan lain, kepulauan Melayu ada duk buat benda tu. Percikkan di enjin bot, percikkan di kereta untuk keselamatan. Jadi benda-benda seperti ini termasuk daripada bab menyembelih binatang dengan niat bukan kerana Allah. Walaupun benda tu selamat. Saya selalu sebut benda ni. Walaupun lepas buat benda tu jadi, rumah tak kena apa-apa lepas pada tanam kepala kambing, tanam kepala kerbau ke, kepala lembu ke, ini semua benda yang menjerumuskan satu orang tu ke arah benda-benda yang mencederakan akidah dia. Jadi ini bab yang kena berhati-hati. Menyembelih selain kepada Allah Ta'ala ini, kalau zaman jahiliah pada berhala. Kalau setengah masyarakat sembelih kerana untuk tujuan perubatan, keamanan tempat, pembinaan satu-satu tempat, ataupun dapat kenderaan yang baru, semua masuk dalam bab ni. Ataupun satu lagi saya nak tambah, mengharamkan makan setengah binatang kerana percaya kepada sial terhadap binatang itu. Kalau dia tak makan kerana nasihat pakar perubatan, dia tak boleh makan, dia makan dia ada problem pada badan, itu bab lain. Tapi kalau dia tak makan kerana percaya kepada sial, ada setengah-setengah tempat di Malaysia kita ni tak makan ikan tertentu sebab dia ni keturunan orang-orang tertentu. Saya tak ingat legenda keturunan Pak Kaduk mana, tak tahulah, yang dapat harta daripada mulut ikan. Dia tak makan ikan tu sebab dia tu susu galuh Pak Kaduk, jadi dia tak makan. Makan je muntah darah. Ataupun tak makan kebau yang kulit dia tu bukan macam kebau biasa, balau orang ni, yang warna macam pink sikit tu. Ada setengah-setengah suku orang Minangkabau dia tak makan sebab kebau ni waktu berlaku perang dia minum darah orang-orang kita yang mati dalam perang. Dia haramkan. Benda tu tak diharamkan oleh syariat, tapi dia yang haramkan. Benda tu pun tak boleh. Kalau diharamkan atas dasar perubatan, bukan haram maknanya ditegah untuk makan sebab ada kesan, tu bab lain. Tapi kalau dia sendiri yang haramkan diri dia, sebab tu ada hadis satu orang sahabat nama dia Abu Musa Al-Ash'ari duduk dengan Nabi. Dia duduk dengan Nabi, waktu tu Nabi tengah makan, orang hidang pada Nabi ni ayam, hidangan ayam, maknanya masakan tu dia punya main course dia lah ayam. Tengok Abu Musa Al-Ash'ari tak sentuh pun ayam tu. Sebab apa tak sentuh ayam? Maka Nabi pun tanya, kenapa kamu tak sentuh ayam? Dia kata ayam ni binatang yang tak bersih bagi dia. Nabi kata makan. Ayam ni bersih. Okay. Ada setengah orang dia tak makan. Ada orang dia tak makan itik,
Sebab dia tengok itik tu duduk menyudu air longkang, dia tak boleh makan. Okay. Saya tak kata benda tu haram, cuma Nabi ni dia nak blok, jangan kamu tak makan kerana kamu percaya, sial benda tu. Sebenarnya tak apa pun kalau kita tak nak makan. Ada orang dia tak makan ikan sungai, dia tak makan. Sebab apa? Bukan dia kata ikan sungai ni sial, bukan. Cuma dia tak makan. Mungkin daripada kecil family dia besarkan memang dia makan ikan laut je. Ada orang macam tu, dan dia yang memantangkan diri dia. Dari segi perubatan tak sakit apa-apa pun, dia tak makan. Ada orang macam tu, bagi makan sekali baru tahu sedap, lepas tu makan. Ada orang macam tu, dia tak tahu rasa, sebab dia tak pernah makan, family dia tak pernah bawa makan, dan dia rasa benda tu tak makan. Ada setengah-setengah orang dia makan ikan tertentu ni yang ada daging warna hitam, ada orang dia tak makan. Mungkin rasa saja. Okay. Yang tu tak apa. Okay. Tapi kalau tak makan kerana percaya sial, macam kita sebut tadi, maka itu tidak dibenarkan. Maknanya dua bab dalam bab ni. Okay. Pertama, menyembelih selain pada Allah Ta'ala tak boleh. Benda tu tak boleh, walaupun benda tu kecil. Hatta dalam hadis ni sebut, walaupun pada seekor lalat. Lalat orang tak makan, tapi sembelih kerana nak please, nak minta perlindungan pada berhala, menyebabkan orang tu masuk neraka berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Okay, kita tengok sikit penjelasan kepada bab ini. Saya nak ambil yang hadis saja, okay, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Hadis yang dah kita baca tadi, Ali bin Abi Talib kata dia dengar pada Nabi sebut pada dia 4 perkara. Laknat Allah ke atas orang yang menyembelih selain daripada Allah Ta'ala. Okay. Sekarang ni dia nak bahas tentang la'anallah, Allah melaknat. Laknat artinya dijauhkan daripada harapan, rahmat dan tempat-tempatnya. Al-la'in dan mal'un adalah orang yang dilaknat dan didoakan untuk dilaknat. Abu Sa'adat ni tokoh dalam bahasa Arab, berkata asal kata laknat adalah pengusiran atau penjauhan daripada Allah dan dari makhluk berupa cacian dan doa supaya dilaknat Allah. Maknanya perkataan laknat ni ialah perkataan yang menunjukkan kemurkaan tahap tertinggi yang Allah Ta'ala berikan pada satu orang tu. Dan juga Allah Ta'ala beri kuasa laknat ni kepada makhluk-makhluk yang boleh melaknat. Antaranya ialah para malaikat, antaranya ialah para nabi dan rasul. Dia boleh melaknat. Kita boleh laknat ataupun tidak, kita tidak ada kuasa laknat. Kita tidak ada kuasa laknat. Kalau kita laknat orang, 2 dosa kita dapat. Pertama, kita tak ada kuasa laknat, kita laknat orang. Yang kedua, dosa melaknat daripada mulut itu. Mulut yang melaknat itu. Okay. Sini dia sebut, Syekhul Islam rahimahullah berkata, iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, yang artinya sesungguhnya Allah melaknat orang yang telah dinyatakan menerima laknat dengan firman-Nya, sebagaimana Allah Ta'ala berselawat atas orang yang berhak mendapatkannya di antara hamba-hambanya. Jadi dia buat perbandingan, sebagaimana Tuhan kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang dibaca pada setiap kali hari Jumaat dalam khutbah, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu sebanyak-banyaknya ke atas Nabi, kerana Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Dan siapa yang berselawat, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Berselawat sekali, Allah Ta'ala berselawat kepadanya 10 kali. Jadi selawat itu ialah lawan kepada laknat. Selawat Allah kepada kita bukan selawat macam kita selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat Allah kepada kita ni ialah Allah Ta'ala mengangkat darjat dan menghapuskan dosa. Sebab perkataan salawat ialah perkataan yang umum dan luas. Ia kadang-kadang membawa makna doa, ia kadang-kadang membawa makna peningkatan darjat. Okay. Jadi lawan kepada laknat ini ialah as-salah ataupun salawat. Sebab perkataan salawat tu mari daripada salah yang bermaksud doa ataupun kebaikan. Okay. Jadi dalam penerangan yang disebut sini, Syekhul Islam rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah melaknat orang yang telah dinyatakan menerima laknat, sebagaimana Allah berselawat ke atas orang yang berhak mendapatkannya di antara hamba-hambanya. Okay.
Kemudian dia sebut sini, Al-Quran adalah kalamullah Ta'ala yang diwahyukan kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam menyampaikannya kepada Rasulullah, dan Jibril memperdengarkan Al-Quran itu kepadanya, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akan diterangkan pada perbahasan yang akan datang, maknanya dalam buku ni. Salawat, as-salah adalah pujian Allah Ta'ala sebagaimana yang telah diterangkan. Allah Ta'ala adalah zat yang berselawat dan yang memberi pahala sebagaimana telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah pendapat ulama yang terdahulu. Imam Ahmad bin Hanbal telah berkata, Allah masih terus berfirman jika dia berkehendak. Isu ni dia agak filosofi sikit. Sebab dalam isu ni dia ada nak sebut tentang bab sifat berkata-katanya Allah Azza wa Jalla, dan bila mana Tuhan itu berkata-kata, adakah ia berkata-kata dengan kata-kata yang qadim ataupun kata-kata yang hadis, yang baru. Ini belajar bab akidah sikit. Yang kita duk belajar selalu Allah Ta'ala itu qadim. Allah Ta'ala itu qadim, maknanya Allah Ta'ala itu lama. Qadim ni maksud dia lama. Sekarang ni dia ada satu isu, Al-Quran ini qadim ke hadis. Sebenarnya benda ni kita tak suka bercakap, kita pun tak bahas, sebab benda ni tidak dibahas pada zaman yang awal, maka tidak dibahas jugalah pada zaman yang akhir. Walaupun kita tengok pertembungan yang dahsyat berlaku pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bila mana ada orang dia nak fikir pada benda yang tak perlu fikir. Sebab tu kalau tengok dia ada satu isu dalam bab akidah ni, nak bahas Quran ni kalamullah ke tidak. Sebab tu kita pernah dengar tentang fitnah Quran itu makhluk. Ada orang kata Quran ni makhluk. Sebab apa dia kata Quran makhluk? Tengok tadi, saya dah baca tadi. Dia kata Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, dan Jibril memperdengarkan bacaan Al-Quran itu kepada Rasulullah. Yang awal tu Quran kalamullah, okey, betul lah, memang Quran tu kalamullah. Lepas pada tu Quran tu dibacakan pada Jibril. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan, Jibril ni makhluk ke apa dia? Dia makhluk lah, kan? Sebab dia malaikat. Dia malaikat Tuhan jadikan dia. Jibril bawa Quran ni pergi jumpa Nabi di muka bumi. Lepas tu Nabi pun diperdengarkan Quran oleh Jibril. Sekarang ni bacaan Al-Quran daripada Jibril kepada Rasulullah, statusnya Quran ataupun makhluk? Kalamullah ataupun makhluk? Yang cakap tu Jibril, yang dengar kata-kata Jibril pun makhluk juga, iaitu Rasulullah. Kata-kata yang keluar pada mulut Jibril tu, dia dah jadi kalamullah ke dah jadi kalam makhluk lah? Kecoh habis dah malam ni. Kalam makhluk kan? Secara umumnya kita fikir dia akan nampak kalam makhluk. Sebab tu ada orang yang terfikir benda tu. Ada orang dia kata itu Quran yang kita baca ni, Quran ni yang ada ni, yang dicetak ni, ianya ialah kalam ta'bir pada Jibril kepada Rasulullah, bukan kalamullah. Tapi Imam Ahmad tak suka benda tu. Zaman-zaman dulu orang tak bercakap macam tu. Sebab benda ni dia boleh timbul syak. Dia boleh timbul syak. Sebab tu ada orang akan bahas kalamullah ini macam mana? Dia ada suara ke? Dia tak ada suara ke? Waktu Jibril dengar pada Allah Ta'ala tu bunyi dia macam mana? Sebenarnya benda tu tak dibuka dan tak pernah diucapkan, dibahaskan oleh Nabi zaman awal dulu. Dia cuma datang kemudian bila mana fitnah Quran kalamullah itu makhluk, dia datang kemudian. Imam Ahmad yang berjuang mengatakan bahawasanya Quran itu bukan makhluk. Perbahasan yang kamu buka ni ialah perbahasan yang tak ada manfaat. Dahsyat perbahasan ni pada zaman dulu sehingga menjadikan khalifah pun terkena fitnah ni. Khalifah pada waktu tu sanggup tangkap ulama nak tanya Quran kalamullah ke makhluk. Orang jahat pun dia tak tangkap. Dia tangkap ulama nak tanya benda tu. Tengok syaitan, dia punya nak gelong orang. Sebab tu kita akan tengok ada setengah-setengah kelompok yang menyeleweng. Bila mana dia dah pegang Quran ni bukan kalamullah, Quran ini bukan kalamullah, maknanya tidak ada kemuliaan yang besar pada kalam ini.
pada ayat-ayat yang ada dalam ini secara umumnya. Okay. Cuma saya tak nak bincang lah, nak katanya sebab dia dah sebutlah syarah, kita sebut sikit lah benda tu. Yang pastinya Imam Ahmad telah berjuang bermati-matian sehingga ke akhir hayat dia, Quran itu kalamullah, dan tercetusnya nak fikir waktu Jibril dengan Rasulullah itu apa dia, itu ialah bukan benda yang utama pun pada waktu tu, tak perlu fikir pun. Yang pastinya sekarang ni Quran itu telah pun ada di tangan kita, dan Allah Ta'ala ni dia suruh kita ambil manfaat pada ayat Quran, bukan suruh fikir Quran tu waktu dia turun dia bunyi suara macam kita baca ke. Secara pemikiran logik kita, waktu saya baca ayat Quran tadi, ayat Quran tu bunyi tu ialah bunyi makhluk tu, bunyi suara saya, bukan bunyi orang lain, lidah saya. Tapi ayat itu asal daripada Allah Ta'ala. Ini falsafah punya perbahasan lah. Okay. Cuma nak katanya dia masukkan sikit, sebab memang penulis kitab kita ni dia mazhab Hambali, jadi dia akan sebutlah bab ni. Sebab tu dia datangkan kalam Imam Ahmad. Dia kata Imam Ahmad telah berkata Allah masih terus berfirman jika dia berkehendak. Maknanya isu kalamullah qadim ke, jadid ke, hadis ke, tidak perlu dibincang panjang-panjang. Dah sebut Quran tu kalamullah. Okay. Seterusnya hadis daripada Ali bin Abi Talib tadi, man dzabaha li ghairillah. Okay. Dia nak bahas tentang laknat tu saja. Maknanya Tuhan kalau dia nak laknat, sekarang ni pun dia boleh laknat. Kalau dia nak melaknat, dia akan sebut laknat itu kepada makhluk dia. Bila mana makhluk dia sembelih selain pada Allah, laknat tu berjalan pada dia. Di mana-mana waktu, di mana-mana zaman. Zaman sekarang ada orang sembelih selain pada Allah Ta'ala, maka laknat Tuhan tu akan berjalan pada dia. Cuma ada orang nak bahas laknat itu bila Tuhan kata dulu ke Tuhan kata sekarang. Itu ialah kalam falsafah semata-mata. Dan benda ni telah ditentang oleh 4 ulama yang muktabar, iaitu Imam Mazhab, Imam Syafi'i pun tentang, Imam Ahmad lagi-lagilah sampai mati kerana isu ni. Kata apa, hayat dia habis kerana isu ni. Imam Malik pun sama, Imam Abu Hanifah pun menghadapi kumpulan yang sama. Dia ada orang dia nak bincang benda yang dia tarik kita sehingga kita lengah nak pergi faham benda yang lebih besar lagi. Sepatutnya faham Quran, bukan nak pergi bincang Quran ni bunyi tak bunyi, baru ke lama, bukan nak bincang yang tu. Okay. Cuma nak katanya begitulah cara syaitan ni dia palingkan manusia supaya tak faham, tak guna masa semaksimum mungkin untuk faham Quran, tapi guna masa yang semaksimum mungkin untuk persoal status Quran itu. Sampai Quran ni bunyi tak bunyi, baru ke lama. Balik pada potongan hadis seterusnya, man dzabaha li ghairillah. Orang yang menyembelih binatang dengan berniat bukan kerana Allah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, firman Allah Ta'ala, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah berdasarkan dalam surah Baqarah ayat 173, makna zahirnya adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Contoh dia bawa sini, ini ialah sembelihan untuk dia ini. Kita waktu kita nak sembelih hari raya korban, kita sebut bismillah dengan nama Allah, maknanya aku sembelih ni untuk Allah. Yang jadi tuan punya korban tu kita tahulah nama dia. Binatang korban ni ada 7 bahagian, nama orang ni. Kita bukan sembelih kerana nama orang tu, kita sembelih kerana Allah. Cuma nama orang ni ialah nama orang yang beli bahagian tu je. Okay. Cuma kadang-kadang kalau kita baca Fathul Majid, hatta yang terjemahan pun, kalau kita tak faham ayat dia, sebab terjemahan Fathul Majid ni semua dalam bahasa Melayu Indonesia, dia bukan bahasa Melayu Malaysia. Dan terjemahan dia saya tengok kebanyakannya agak tergesa-gesa, sebab memang Indonesia ni dalam bab terjemahan dia laju. Hari ni siap kitab Arab, 2 hari lepas tu siap terjemahan Indonesia. Bila mana laju macam tu, dia akan menyebabkan berlaku kesilapan banyak lah. Tuan kitab nak kata yang ni, jadi baca tu terfaham macam lain pula. Okay. Jadi dalam buku ni dia kata, seperti berkata ini adalah sembelihan untuk fulan. Jika ini yang dimaksudkan,
maka mengucapkannya atau tidak mengucapkannya adalah sama, dan keharamannya jelas daripada apa yang disembelih, kerana yang diharapkan dagingnya dengan menyebut nama selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita sembelih dengan nama mambang sekian, bagi selamatlah tempat ni, potong kepala kambing tu. Sembelihan tu disebut selain pada Allah Ta'ala. Mudah je lah. Cuma nak katanya dia syarah tu kadang-kadang orang baca panjang dia berbelit sikit. Seperti halnya apa yang kita sembelih untuk bertakarrub kepada Allah adalah lebih bersih dan lebih mulia daripada apa yang kita sembelih kerana dagingnya dengan menyebut nama Allah padanya. Jika penyembelihan yang disebut padanya nama selain Allah, seperti contoh dengan nama Al-Masih, iaitu Nabi Isa, atau dengan nama planet sekian-sekian, ini mungkin amalan masyarakat Arab jahiliah. Dia sembelih kerana bintang sekian. Sebab apa? Sebab nak elak supaya kemarau jangan panjang sangat. Jadi minta supaya bintang tu jangan bergerak laju sangat. Kalau bintang tu bergerak laju, kita kemarau panjang. Bagilah hadiah sikit, kambing ke seekor, unta ke seekor. Waktu dia sembelih tu kerana nama bintang itu. Jadi itu tak boleh lah. Yang orang sebut sebagai ilmu astrologi yang 2-3 hari ni orang duk bising. Sebab ada satu orang penceramah kata astrologi ni okey, tak ada masalah pun. Astrologi ni apa dia tuan-tuan? Astrologi ni pergerakan bulan bintang berkait untung sial majal hidup kita. Maknanya orang lahir bulan ni, flow hidup dia sampai umur ni jadi macam ni. Itu dia panggil ilmu astrologi. Ada dah pada zaman sahabat. Sebab tu Abdullah bin Abbas dia pernah kata, man iqtabasa syu'batan minan nujum qad iqtabasa syu'batun minas sihr. Siapa-siapa yang mengambil tafsiran daripada pergerakan bintang, dia telah mengambil sebahagian pada ilmu sihir. Tapi dahsyatlah penceramah tu, dia boleh kata benda tu okey, tak ada masalah. Dia sebut macam tu, saya tak ada masalah lagi. Jabatan Agama Islam di negeri dia yang tidak ambil apa-apa tindakan, itu lagi ajaib sebenarnya. Okey, sebab benda yang dia sebut tu ditentang oleh para sahabat. Ilmu astrologi tak betul, tuan. Ilmu astronomi okey. Itu kita tahu beza. Astronomi ni nak tahu cuaca. Tiba-tiba dia kata ilmu astronomi tu pula yang tak betul. Sebab orang yang meramal cuaca ni ialah tukang ramal, macam yang disebut dalam hadis Nabi. Tengok dia punya gelong. Tuan-tuan kenal lah, saya tak nak sebut nama. Cuma nak katanya dahsyat. Apa yang dia sebut tu bahaya pada akidah hakikatnya. Sebab apa yang disebut itu ialah telah disebut oleh para sahabat dahulu. Ilmu menujum. Orang dulu kita panggil ahli nujum lah. Tengok bintang ni, buat catatan sikit, tulis ikut ilmu raksi, alif berapa, bar berapa, ilmu abjad. Tengok, kalau kahwin bulan ni, confirm perkahwinan dia akan berlaku keretakan pada tahun sekian, tahun sekian. Tapi tengok berpandukan pergerakan bulan bintang. Ini dipanggil astrologi. Zaman jahiliah dulu, nak elak berlaku malang ni, nak deal dengan bintang tu, sembelih binatang satu. Itu masalah dia. Sebab tu dalam buku ni dia kata, aku menyembelih atas nama planet Venus. Sebab dia terjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Jadi macam tu lah. Aku menyembelih kerana planet. Maknanya nak bagi, jangan planet tu bergerak ke arah ni sangat. Kau dah banyaklah malang berlaku pada tahun ni. Jadi sembelihan seperti ni pun termasuk daripada sembelihan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan ini, jika seseorang menyembelih kerana selain Allah dan untuk bertakarrub kepadanya, maka hukumnya haram, meskipun ia menyebut nama Allah pada saat penyembelihan. Maknanya dia niat nak sembelih ni untuk deal dengan makhluk halus itu, ataupun nak deal dengan pergerakan bulan bintang. Cuma waktu dia ambil senjata, dia ambil parang ke, dia ambil pisau nak sembelih binatang tu, dia sebut juga bismillah. Sebab mulut tu dah biasa sebut bismillah. Jadi waktu nak sembelih atas nama jahiliah pun sebut bismillah juga. Dalam buku ni penulis kata yang macam ni pun, tersasul macam ni pun, sembelihan itu haram. Walaupun zahir telinga dengar, waktu dia sembelih dia pun pakai hitam elok,
ada kain kuning lagi ikat di lengan, tapi waktu sembelih sebut bismillah, sembelihan dia pun tak boleh guna juga. Sembelihan itu pun atas nama selain Allah Ta'ala. Sebab bukan hari raya korban, bukan apa-apa, bukan akikah, bukan apa, bukan umrah, bukan haji. Tiba-tiba sembelih sebab nak tolak bala, nak ambil berkat itu. Kalau sembelih jamuan itu bab lain. Okay. Jadi nak sebut pada kita, ini ialah bahagian daripada sembelihan-sembelihan yang diharamkan. Seperti apa yang kadang-kadang dilakukan oleh sekelompok orang munafik daripada umat ini, yang bertakarrub dengan binatang-binatang dengan menyembelih, lalu memberi kemian dan lain-lain. Maknanya waktu sembelih binatang tu dah putus dah urat dia ni, ambil kemian perasap dekat tengkuk dia tu, sebab nak bagi deal dengan makhluk lain. Kita beri lalu azan tu. Okey, kita sambung sikit lagi. Saya nak perhabis sikit lagi untuk man zabaha li ghairillah ni. Sini penulis kata, perbuatan orang munafik bertakarrub dengan bintang-bintang, dengan menyembelih dan memberi kemian dan lain-lainnya. Maknanya waktu sembelih tu dia pasang kemian apa semua. Jika mereka adalah orang-orang murtad, tadi orang munafik, sembelihan tu sembelihan selain daripada Allah Ta'ala, ni sembelihan orang yang murtad, bukan Islam, maka sembelihan mereka tidak sah sama sekali. Penyembelihan mereka ditolak kerana dua hal. Pertama, sembelihan itu sembelihan kerana selain Allah. Yang kedua, sembelihan daripada orang murtad, maknanya orang kafir. Termasuk bab ini apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di Mekah yang menyembelih kerana jin. Menyembelih kerana jin. Dalam nota kaki dia sebut, di luar kota Mekah, yakni dengan mengatasnamakan ziarah dan mengeluarkan jin yang merasuki manusia, maka dalam rangka itu mereka menabuh gendang-gendang. Maknanya waktu nak buat
upacara tu diorang akan bergendang, tujuan dia ialah untuk attract jin tu dan buat satu majlis keramaian supaya nampak penghormatan pada jin. Ini ialah perbuatan Arab jahiliah disebut. Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ni salah seorang tokoh tafsir lah, tapi dia berfahaman Mu'tazilah. Dia kata dahulu Khawarij, kalau saya tak silap lah kita boleh cek balik, dahulu jika mereka membeli rumah atau membangunnya atau mengeluarkan air dari mata air, maknanya gali perigi ni, mereka menyembelih satu sembelihan kerana takut kalau mereka tertimpa musibah daripada jin. Ini perbuatan masyarakat Arab jahiliah. Maka sembelihan itu dinisbahkan kepada mereka kerana hal itu. Maknanya perbuatan masyarakat Arab dulu, kalau beli rumah, bangun rumah, gali perigi baru, mereka akan sembelih binatang, darahnya itu akan dipercikkan, tujuan untuk keselamatan. Ibrahim Al-Marwazi menyebutkan sesuatu yang disembelih pada saat penyambutan kedatangan penguasa kerana bertakarrub kepadanya, maka ulama Bukhara memberi fatwa dengan menyatakan keharamannya. Ini pengamalan orang-orang di Bukhara lah. Bukhara ni di Uzbekistan hari ini, dalam Central Asia, negara-negara Stan country ni. Okay. Maknanya amalan masyarakat di sana, kalau datang penguasa, datang raja, datang pemerintah ni, dia orang akan sembelih atas nama pemerintah. Dan benda tu masih lagi ada sampai ke sekarang. Bahkan dia punya over dengan pemerintah ni, setengah-setengah negara macam Kazakhstan, Uzbekistan dan lain-lain ni, kalau bertukar pemerintah dia orang akan tukar nama ibu negara dia ikut nama pemerintah yang baru itu. Dan dia orang akan sembelih dan dia orang akan menyembelih atas nama pemerintah itu. Okay. Ulama Bukhara telah memberi fatwa tentang keharamannya, sebab hal itu termasuk dalam menyembelih sesuatu yang bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah kita dah selesai untuk perbahasan ni. Nanti kita akan masuk bahagian yang kedua, laknat Allah ke atas orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi kita berpada dengan situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sebut bismillah waktu sembelih. Tak sebut kerana terlupa ataupun saja tak nak sebut. Kalau dia terlupa sembelihan, okey. Menyebut bismillah waktu sembelih ni dia sunnah, dia bukan wajib kan. Yang pastinya kita sembelih itu kerana Allah Ta'ala. Maknanya dia dah clear lah tu, dia dah sembelih kerana Allah. Cuma dia tak sebut kerana mungkin kalut sangat hari tu, tak sebut. Kalau dia terlupa tu bab lain lah. Cuma menyebut bismillah itu ialah sunat lah, sunat. Bahasa mudahnya sunat. Okay. Yang afdalnya waktu sembelih tu sebut bismillah. Okay. Kalau kita tak sebut tapi memang dah tahu sembelih tu kerana Allah Ta'ala, tak apa, benda tu tak apa. Okay. Jadi clear untuk bab tu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.